memuaskan sedikit penipuan love scam yang memberikan kerugian 2.7 Rakyat Malaysia juta ringgit. dilaporkan telah mengalami kerugian dan seorang warga Ramadan tidak ringgit kerana sedikit penipuan dan beri 16 pertama yang mendalangi mengurusi serangkaian. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih mas intan kerbau sabi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Hai manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Jenayah cyber. Jenayah cyber ataupun scammer merupakan jenayah yang dilakukan terhadap pengguna teknologi komunikasi yang saban hari semakin canggih dan belum tentu dapat melindungi penggunanya daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Antara jenayah yang dikategorikan sebagai jenayah cyber adalah penipuan dalam talian, penipuan kad kredit, kecurian identiti serta pencerobohan data. Tanpa kematangan terhadap penggunaan teknologi, pengguna yang alpa akan mudah terpedaya dengan liciknya helah penjenayah dan pemutar belit yang semakin angkuh. Dan modus operandi mereka adalah berbeza-beza mengikut jenis penipuan yang dijalankan. Walau bagaimanapun, majoritinya adalah berasaskan taktik yang sama, iaitu spoofing ataupun pemerdayaan melalui penyamaran, impersonation ataupun misrepresentation ataupun penyalahgunaan identiti, terutamanya yang melibatkan makau scam. Ada yang menyamar sebagai pegawai bank dari bank negara dan bank-bank komersial. Ada juga yang menggunakan laman sensawang atau aplikasi palsu yang menyerupai laman sensawang atau aplikasi yang asli. Ada yang menyamar sebagai pemberi pinjaman wang berlesen, tapi sebenarnya pinjaman itu tidak wujud. Dan yang terbaru, ada yang menyamar sebagai rakan atau keluarga mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Jenayah ini boleh dikatakan jenayah yang tertinggi mengikut laporan pihak Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh PKP pada 18 Mac hingga 4 Ogos 2020. Jenayah e-dagang telah mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 2,500 kes dengan kerugian sebanyak 17 juta. Ini diikuti dengan pinjaman tidak wujud sebanyak 1,582 kes yang menyebabkan kerugian sebanyak 18 juta. Makau scam 1,001 kes dengan jumlah kerugian sebanyak 50 juta. Love scam 481 kes dengan kerugian sebanyak 18 juta dan tipu SMS dengan sebanyak 91 kes dengan kerugian 800,000. Jenayah e-dagang telah melaporkan kerugian tertinggi, namun dari segi kerugian didapati makau scam yang mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 50 juta. Dalam usaha memerangi jenayah cyber, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM telah menubuhkan satu jawatan kuasa kerja dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia serta syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan bagi menangani jenayah ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiana binti Muhammad bernombor metrik 268792 dan pada hari ini saya akan membincangkan langkah-langkah yang perlu kita ambil jika kita menjadi mangsa jenayah scammer. Yang pertama, jangan panik. Pastikan anda berada dalam keadaan yang tidak panik dan pastikan juga bil serta resit anda disimpan dalam bentuk PDF. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk rujukan semasa membuat aduan pada masa akan datang. Yang kedua, semak akaun anda
dan pastikan transaksi yang Anda lakukan bersama online seller tersebut adalah benar-benar berjaya. Jika berjaya, buat laporan ke bank Anda yang terdekat. Langkah yang ketiga, setelah berjaya melakukan semakan ke atas akaun Anda sendiri dan mendapati akaun Anda telah ditolak, sila buat aduan ke bank Anda dan minta pihak bank untuk membuat semakan yang selanjutnya. Jika transaksi tersebut melibatkan jumlah yang besar, minta pihak bank untuk membekukan akaun Anda dan ambillah tindakan yang bijak dengan mengeluarkan kesemua baki akaun Anda. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya perkara lain yang boleh dilakukan oleh scammer tersebut. Langkah seterusnya, yang keempat, hubungi semula online seller Anda. Berbincang dengan online seller Anda untuk mendapatkan semula wang Anda. Jika Anda tidak mendapat respon daripada mereka, buat aduan kepada pihak berkuasa dan tunggulah tindakan yang selanjutnya daripada pihak berkuasa. Langkah yang terakhir, buatlah aduan kepada pihak berkuasa. Anda boleh melakukan aduan kepada pihak berkuasa jika Anda tidak mendapat sebarang respon daripada online seller Anda. Hubungi balai polis atau buat aduan kepada KPDTK untuk tindakan yang selanjutnya. Akhir kalam daripada saya, berhati-hati dengan transaksi yang melibatkan wang Anda. Sentiasa ingat bahawa wang Anda milik Anda. Terima kasih. 5 jenis scam yang popular di Malaysia. 1. Macau scam. Ini takkan terjadi kepada saya. Atau bagaimana seseorang boleh terjerat ke dalam perangkap seperti ini? Sekarang ini, sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa scam. Baru-baru ini, seorang guru telah kehilangan wang sebanyak 1.13 juta kepada Macau scam. Sedikit ini menyamar sebagai pegawai polis, di mana mereka mendakwa kertanya telah terlibat dalam satu kemenangan ngeri yang membabitkan pengubahan wang haram. Beliau juga telah mengambil pinjaman peribadi untuk bersedia menjadikan ia sebagai wang ikat jamin. Sebenarnya, sindiket ini terlatih dengan baik di mana mereka mampu meyakinkan anda untuk mempercayai semua yang mereka katakan. Tujuan saya menerangkan tentang hal ini adalah untuk membina kesedaran dan mendidik pengguna agar tiada yang menjadi mangsa perangkap scam seperti yang lain. Di sini terdapat beberapa scam yang anda biasa dengar berlaku di Malaysia. Ini adalah salah satu scam paling popular di Malaysia kebelakangan ini. Selalunya dalam kes Macau scam, ia bermula dengan panggilan telefon. Scammer akan menyamar sebagai pegawai dari Polis Diraja Malaysia (PDRM), Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah (SPRM), atau lain-lain agensi berkaitan. Contohnya, pengutip hutang. Secara amnya, Macau scam akan berlaku dalam situasi berikut. 1. Spoofing. Ini adalah teknik di mana pelaku akan menggunakan suara melalui protokol internet untuk menyamar suara daripada nombor tempatan yang biasa didengari oleh mangsa. Kemudian, scammer akan meminta mangsa memindahkan sejumlah wang ke akaun pihak ketiga. Ini akan mengakibatkan mangsa panik dan menurut sahaja arahan scammer tanpa usul periksa, hanya untuk mengelak daripada ditangkap oleh pihak berkuasa. Dan kedua, mereka akan menyamar sebagai pegawai bank. Sindiket akan menelefon untuk menyamar sebagai seorang pegawai bank. Mereka akan mencipta senario menunjukkan mangsa terlepas membayar kad kredit mereka. Kemudian, mangsa akan diarah untuk menghubungi individu contohnya dari Bank Negara Malaysia. Selepas itu, sindiket akan memberi tekanan kepada mangsa berpotensi dengan mengatakan jika mereka ini tidak menyelesaikan denda atau membuat pembayaran dalam masa terdekat,
mereka terpaksa menanggung akibat yang serius seperti mereka akan disenarai hitamkan atau akaun mereka akan dibekukan. Dan yang ketiga, cabutan bertuah. Mangsa akan menerima panggilan atau message mengatakan bahawa mereka telah memenangi cabutan bertuah atau dalam beberapa kes loteri. Skema kemudian akan meminta mangsa untuk memindahkan sejumlah wang bertujuan menuntut hadiah. Dan keempat, penculikan palsu. Skema akan membuat panggilan telefon kepada mangsa berpotensi dengan memberitahu bahawa orang yang mangsa sayangi telah diculik. Dalam kes tertentu, skema akan mempersembahkan adegan penculikan di mana melibatkan mangsa yang diculik menjerit meminta tolong sebagai latarnya. Kemudian skema akan meminta mangsa membayar tebusan. Skema yang kedua iaitu skem pinjaman. Kadar faedah 0% atau kelulusan pinjaman 100% dijamin. Dengar seperti terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Sementara tawaran ini mungkin tidak berapa realistik, tetapi dalam masa terdesak, skema yang berkemahiran tinggi boleh memujuk mana-mana mangsa dengan mudah. Selalunya dalam kes penipuan pinjaman, skema berlagak sebagai seorang daripada institusi kewangan atau platform pinjaman kewangan pribadi. Sindiket kemudian akan meminta bayaran pendahuluan dibuat atau yuran pemprosesan sebelum mendepositkan jumlah pinjaman ke dalam akaun bank mangsa. Selalunya sasaran mudah skem pinjaman adalah mereka yang mempunyai rekod sikris atau sitos yang tidak baik dan yang terdesak memerlukan tunai. Ingat, ambil langkah hati-hati dalam menguruskan wang dan maklumat pribadi anda. Jika anda mendapat tawaran dan ganjaran pada nilai luar biasa, ia biasanya perangkap penipu sindiket yang menjadi mangsa. Skem yang seterusnya adalah skem cinta. Mencuri hati anda dan kemudian mencuri wang anda. Itulah sebenarnya bagaimana skem cinta berfungsi. Biasanya, skema akan menyediakan profil palsu di laman janji temu dan media sosial. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai individu yang menarik dengan menggunakan gambar model atau influencer pada profil mereka. Jadi, skema ini akan berinteraksi dengan mangsa yang berpotensi, terutamanya wanita yang kesepian dan terdesak. Mereka kemudian akan memperdaya anda dengan kata-kata manis mereka dan berharap anda akan jatuh cinta dengan mereka. Kemudian, untuk menunjukkan cinta mereka kepada mangsa, skema akan mendakwa yang dia menghantar hadiah mahal kepada mangsa. Tetapi hadiah itu kebetulan tersekat di kastam di lapangan terbang. Jadi, pihak skema akan meminta mangsa memindahkan sejumlah wang untuk mendapatkan hadiah tersebut. Bahkan, sesetengah skema pergi ke tahap mewujudkan dokumen palsu bagi memperdaya mangsa untuk mempercayai skema. Skim yang keempat iaitu skim cepat kaya. Ini adalah sejenis pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tidak realistik atau pulangan tinggi dengan melabur melalui tempoh masa yang singkat, didakwa mudah dan bebas risiko. Skim seperti ini tidak didaftarkan di bawah Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna atau mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan. Sasaran utama penipuan ini adalah kaki tangan kerajaan, pesara dan pelajar. Antara skim cepat kaya termasuk adalah skim pengambilan deposit tanpa lesen, skim piramid atau ponzi, jualan langsung, pelaburan dalam pasaran komoditi, urus niaga mata wang asing tanpa lesen, forex. Dan skem yang terakhir iaitu skem hustle. Skema akan membuat panggilan email atau SMS mangsa dengan mendakwa bahawa pembawa penghantaran atau perkhidmatan penghantaran tidak dapat menghantar bungkusan ke rumah anda.
walaupun Anda tidak memesan apa-apa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Skema boleh meyakinkan Anda bahawa bungkusan adalah daripada rakan atau keluarga Anda. Contohnya, dalam kes email, ia selalunya distruktur untuk menampilkan ia daripada satu syarikat yang Anda pernah membuat pembelian atau dari syarikat penghantaran. Skamer kemudiannya akan bertanyakan Anda tentang maklumat peribadi seperti informasi kad kredit, kad debit untuk meneruskan dengan penghantaran. Email akan disertakan dengan pautan untuk Anda klik bagi menerima bungkusan. Sebaik sahaja Anda klik, Anda berkemungkinan akan memuat turun malware ke dalam komputer Anda. Ini akan memberi peluang kepada skamer untuk mengakses maklumat peribadi Anda serta kata laluan dan memberikan mereka peluang untuk mengondet akaun perbankan internet Anda. Maka dengan itu, ingatlah, sentiasa berwaspada dan lindungilah diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah kerana limpah kurnia-Nya dapat kita berjumpa pada kali ini. Saya Muhammad Nazir bin Bohari, bernombor metrik 268463, seorang pelajar PES UM Kota Kinabalu. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah Profesor Madya Dr. Muhammad Idris bin Bulari kerana sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kami semua dalam proses penyediaan video untuk subjek pembangunan masyarakat 3 pada kali ini. Baiklah, pada kali ini saya ingin menyampaikan pesanan kepada masyarakat di luar sana tentang tips untuk mengelak penipuan skamer. Baiklah, setiap tahun skamer dapat menggunakan skem pintar untuk menipu berjuta-juta orang di Malaysia. Ramai yang telah terkena dengan jenayah skamer ini dan berjuta-juta wang mereka telah hilang begitu saja akibat telah ditipu oleh skamer. Mereka sering menggabungkan teknologi baru dengan skill mereka untuk menipu orang ramai supaya mereka menghantar wang atau menyerahkan maklumat pribadi tanpa was-was. Ada di kalangan mereka yang terkena penipuan skamer, di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi. Puncanya daripada diri sendiri yang terlalu percaya dengan bermacam-macam peraduan scam yang kononnya memberi hadiah yang sangat lumayan. Selain itu, sifat tamak dalam diri juga menjadi punca mengapa kita terlalu mudah untuk di-scam. Di sini saya menyediakan beberapa tips yang praktikal untuk membantu Anda di luar sana mengenal pasti dan mengelakkan daripada menjadi mangsa scam. Pertama, mengenal pasti penyamar dalam talian penipu online ini sering berpura-pura menjadi orang yang Anda percayai, seperti pegawai kerajaan, contohnya pegawai polis, pegawai bank, ahli keluarga, badan amal atau syarikat yang Anda berurusan. Jangan menghantar wang atau memberi maklumat pribadi sebagai tindak balas kepada permintaan yang tidak dijangka, sama ada ia datang sebagai teks, panggilan telefon atau email. Jangan sesekali dedahkan atau kongsikan maklumat nombor TSC. Ingat ya, apabila seorang yang tidak dikenali menghubungi Anda, kononnya nombor TSC-nya masuk dalam pesanan ringkas telefon Anda. Kedua, lakukan penyelidikan dalam talian. Masukkan nama syarikat atau produk dalam enjin carian kegemaran Anda dengan perkataan seperti ulasan, aduan atau penipuan. Atau cari frasa yang menerangkan keadaan Anda seperti panggilan IRS. Anda boleh mencari nombor telefon untuk melihat jika orang lain telah melaporkannya sebagai penipuan. Ketiga, jangan mudah percaya ID. Teknologi memudahkan penipu dalam talian mendapatkan maklumat ID pemanggil palsu. Jadi, nama dan nombor yang Anda lihat tidak selalu nyata. Jika seorang membuat panggilan meminta wang atau maklumat pribadi, putuskan panggilan. Sekiranya Anda berfikir pemanggil tersebut mungkin mengatakan kebenaran, hubungi semula nombor yang Anda tahu adalah tulen. Tips keempat pula, jangan membayar pendahuluan untuk janji atau memberi sebarang deposit dalam bentuk wang tunai.
seorang scammer mungkin akan meminta anda membayar terlebih dahulu untuk perkara seperti bantuan hutang kredit dan pinjaman bank, bantuan gadai janji ataupun pekerjaan. Mereka mungkin mengatakan bahwa anda telah memenangi hadiah tetapi perlu membayar cukai atau yuran terlebih dahulu. Jika anda berbuat demikian, mereka mungkin akan mengambil wang itu dan hilang begitu sahaja. Tips kelima pula, pertimbangkan cara bagaimana anda membayar kad kredit. Kad kredit biasanya datang dengan pelindungan penipuan, tetapi beberapa kaedah pembayaran tidak mempunyai pelindungan penipuan. Menjalankan transaksi melalui perkhidmatan dalam talian seperti Western Union atau MoneyGram berisiko kerana hampir mustahil untuk mendapatkan wang anda kembali. Ini juga sama bagi kad tambah nilai seperti MoneyPack atau Relo Adit dan kad hadiah seperti iTunes atau Google Play. Pejabat kerajaan dan syarikat yang jujur tidak akan memerlukan anda menggunakan kaedah pembayaran ini. Bagi tips ke-6 pula, berbincanglah dengan seorang yang anda percayai. Sebelum anda menyerahkan wang atau maklumat pribadi anda, berbincanglah dengan seorang yang anda percayai. Penipu dalam talian mahu anda membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Mereka mungkin juga boleh mengancam anda. Anda perlu membuat keputusan mengikut masa anda sendiri. Periksa kisah, lakukan penyelidikan dalam talian dan rujuk pakar atau beritahu kawan anda. Tips ke-7 pula, putuskan panggilan robocalls. Sekiranya anda menjawab telefon dan mendengar robocall, putuskan panggilan dan laporkan kepada KPDN HHP. Panggilan telefon ini adalah haram di sisi undang-undang dan produknya palsu. Jangan tekan 1 untuk bercakap dengan seorang atau memilih dari senarai yang diberi. Ini boleh membawa kepada lebih banyak panggilan. Yang ke-8, hati-hati dengan tawaran percubaan percuma. Sesetengah syarikat menggunakan percubaan percuma untuk menandatanganinya untuk produk dan bil anda setiap bulan sehingga anda membatalkannya. Sebelum anda menyetujui percubaan percuma, selidik sikit syarikat tersebut dan baca polisi pembatalannya. Anda juga perlu sentiasa semak penyata bulan anda untuk charge yang anda tidak kenal pasti. Tips ke-9 pula, jangan deposit cek dan melakukan pemindahan segera. Menurut undang-undang, bank mesti membuat dana daripada cek yang didepositkan tersedia dalam beberapa hari. Tetapi mendedahkan cek palsu boleh mengambil beberapa minggu. Jika cek yang anda deposit ternyata palsu, anda bertanggung jawab untuk membayar balik bank. Dan tips yang terakhir pula iaitu tips ke-10, layari laman web KPDN HHP untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang penipuan dalam talian. Sila layari www.kpdnhhp.gov.my. Okey, ini saja daripada saya untuk kali ini. Bagi anda di luar sana, ingatlah, jangan mudah percaya pada scam. Sentiasalah berhati-hati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wahai scammer ada di mana-mana, tipu orang nak dapat duit mudah. Semuanya mereka hendak cuba, dokter guru lain pun kena tapau juga. Hai, saya Kimas Firah bin Pengiran Tajudin, nomor Netflix 268735, dan video selepas ini saya akan menerangkan berkenaan modus operandi scammer. Saksikan. Modus operandi pertama iaitu helah panggilan telefon. Sindiket penipuan yang didalangi oleh warga tempatan dan warga asing membuat panggilan telefon secara rambang mendakwa mewakili mana-mana institusi keuangan. Modus operandi itu pertama, mangsa mendapat panggilan telefon mengatakan kad kreditnya di sebuah bank tempatan digunakan di sebuah pusat membeli belah. Dan kemudian mangsa menafikan beliau mempunyai sebarang kad kredit di bank tersebut dan sedikit berjanji akan berhubung dengan bank negara mengenai masalah tersebut. Beberapa menit kemudian, mangsa menerima panggilan telefon daripada seorang perempuan atau seorang lelaki yang kononnya daripada bank negara dan meminta semua maklumat pribadi mangsa. Bagi menyentak kad kredit supaya tidak disalahgunakan, mangsa diarahkan pergi ke mesin pengeluaran uang automatik iaitu ATM.
Dan seterusnya apabila sampai di ATM, mangsa sekali lagi menerima satu panggilan telefon yang memberikan arahan sehingga transaksi selesai. Akhir sekali, mangsa hanya sedar telah ditipu setelah transaksi selesai. Tanpa disedari, mangsa telah membuat pembelian uang kepada akaun pihak ketiga. Modus operandi yang kedua itu penipuan SMS cabutan bertuah. Lucky draw adalah satu taktik penipuan yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengaut keuntungan daripada orang ramai. Modus operandi yaitu mangsa menerima SMS yang menyatakan telah memenangi peraduan lucky draw dari luar negara. Kemudian mangsa dihendaki berhubung dengan suspek untuk keterangan lanjut. Mangsa dihendaki masukkan uang tunai ke akaun suspek sebagai uang cacaran. Suspek memberi jaminan palsu bahawa hadiah uang tunai yang dimenangi akan dimasukkan ke dalam akaun mangsa dan terus menghilangkan diri. Seterusnya adalah penipuan guna parsel. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan tawaran oleh mana-mana individu yang hanya dikenali melalui media sosial untuk menerima bungkusan atau parsel yang kononnya sebagai tanda persahabatan. Sindiket penipuan yang memperdaya mangsa untuk mengeluarkan sejumlah wang yang didakwa bagi tujuan pembayaran kos bungkusan atau parsel yang dikirim menggunakan taktik seperti berikut. Modus operandi adalah yang pertama, mangsa berkenalan dengan sindiket melalui laman web sosial yang kononnya berasal dari negara-negara di United Kingdom. Mangsa kebanyakannya adalah wanita berbagai bangsa yang bersendirian atau yang kesepian. Sebagai tanda persahabatan, sindiket akan menghantar bungkusan hadiah kononnya mengandungi barang emas dan uang tunai kepada mangsa. Kemudian mangsa kemudiannya dihubungi seseorang yang mengaku sebagai pegawai custom di lapangan terbang atau syarikat kurir dan mengatakan barang yang dihantar telah sampai dan ditahan kerana tidak membayar cukai, insurans atau wang tunai tidak diisytihar. Mangsa diyakinkan pula dengan panggilan telefon oleh orang tempatan kononnya bungkusan parsel tersebut telah sampai di Malaysia dan perlu membuat bayaran clearance. Kemudian pembayaran perlu dibuat kepada sindiket melalui nombor akaun yang tertentu. Mangsa hanya sedar tertipu bila barang yang dihantar tidak diterima. Modus operandi yang seterusnya itu love scam, iaitu mancing cinta menggunakan kata-kata romantis dan janji-janji palsu untuk memperdaya mangsa merupakan satu lagi teknik penipuan love scam yang digunakan untuk menjerat wanita atau lelaki yang belum berkahwin dan wanita atau lelaki lanjut usia yang memerlukan teman hidup. Modus operandi adalah mangsa berkenalan dengan mangsa melalui email, Facebook, Twitter dan lain-lain media sosial. Suspek akan menggunakan kata-kata manis dan janji palsu dan panggilan manja bagi menawan hati mangsa. Dalam tempoh perkenalan tersebut, mereka tidak pernah bertemu dan perhubungan menjadi bertambah erat melalui berbualan telepon. Setelah mangsa terjerat dengan cinta suspek mulai menagih simpati dari mangsa dan meminta berbagai pertolongan keuangan daripada mangsa. Mangsa yang terpedaya akan memasukkan uang ke dalam akaun suspek dan setelah sejumlah uang dimasukkan, suspek akan terus menghilangkan diri.